Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan menyambung pembelajaran dan pengajaran di rumah berkenaan mata pelajaran matematik tahun 1 dan hari ini kita akan belajar berkenaan bentuk 2D. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran pada hari ini, murid dapat menamakan bentuk segi empat sama, segi empat tepat, segi tiga dan bulatan. Jadi untuk pembelajaran pada hari ini, murid boleh merujuk buku teks muka surat 68. Jadi pada hari ini kita akan belajar berkenaan bentuk 2D. Pada pembelajaran sebelum ini, kita dah belajar berkenaan bentuk 3D. Jadi, pada hari ini kita akan belajar berkenaan bentuk 2D. Dan kita akan mengetahui apa perbezaan antara bentuk 3D dan bentuk 2D. Jom kita belajar berkenaan bentuk 2D. Jadi, jom kita belajar berkenaan bentuk yang pertama. Nama bentuk yang pertama ini ialah bulatan. Jadi kalau murid lihat bentuk sebegini, namanya ialah bulatan ataupun bulat. Jadi kalau murid lihat bentuk ini mempunyai sisi melengkung. Bermula pada titik awal, dia melengkung sehingga bertemu kembali kepada titik asalnya. Seterusnya ialah bentuk yang kedua. Kalau murid lihat bentuk yang kedua ini mempunyai sisi lurus sebanyak 4 sisi. Dan mempunyai 4 sisi yang sama panjang. Kalau murid lihat, setiap sisi sama panjang. Jadi, nama untuk bentuk ini ialah segi empat sama. Cikgu ulang, nama bentuk ini ialah segi empat sama. Seterusnya, kita lihat bentuknya sama macam segi empat sama. Tetapi yang membezakannya ialah sisinya yang berbeza panjang. Kalau murid lihat, tadi segi empat sama panjang. Tetapi yang ini kalau murid lihat, ada yang pendek, ada yang panjang. Jadi, sisinya tidak sama panjang. Itu kita panggil sebagai segi empat tepat. Jadi, cikgu ulang, bentuk ini namanya ialah segi empat tepat. Sekarang kita lihat pula kepada bentuk yang seterusnya. Kalau murid lihat, berapa sisi bagi bentuk ini? Ada 1, 2, 3 sisi. Jadi kalau murid lihat, bentuk yang mempunyai 3 sisi ini dan mempunyai 3 bucu ini, ini ialah bucu 1, 2, 3. Jadi mempunyai 3 sisi dan 3 bucu, nama bentuk ini ialah segitiga. Jadi cikgu ulang, nama bentuk ini ialah segitiga. Tadi kita dah kenal nama-nama objek untuk segi empat sama, segi empat tepat, bulatan, segitiga. Jadi sekarang kita nak lihat perbezaan bentuk 3D dan 2D. Jadi kita lihat kepada bentuk yang di atas, ini ialah bentuk 3D, manakala ini ialah bentuk 2D. Jadi apa perbezaannya? Jadi kalau murid lihat, murid boleh nampak beza antara bentuk-bentuk ini. Jadi jom kita lihat setiap perbezaan antara bentuk 3D dan 2D. Jadi sekarang kita akan lihat perbezaan antara bentuk 2D dan bentuk 3D. Sekarang kita lihat perbezaan yang pertama. Bentuk 2D lepir, manakala bentuk 3D menyerupai bentuk sebenar. Jadi, kalau murid lihat, bentuk 3D ni lebih kepada bentuk yang sebenar. Contohnya, kuboid. Inilah kuboid. Kalau murid lihat, bentuk kuboid ini sama macam bentuk kotak tisu, sama macam kotak hadiah. Itu ialah perbezaannya. Jadi kita lihat perbezaan yang seterusnya. Perbezaan yang seterusnya ialah bentuk 2D mempunyai lebar dan panjang, manakala bentuk 3D mempunyai lebar, panjang dan tinggi. Apa itu lebar? Apa itu panjang? Apa itu tinggi? Jom kita lihat. Sekarang kita akan lihat apa yang dimaksudkan dengan lebar, panjang dan tinggi. Sekarang kita lihat kepada lebar. Bentuk 2D mempunyai lebar. Ini ialah lebar. Manakala ini pula ialah panjang.
Manakala bentuk 3D pula mempunyai lebar, panjang dan tinggi. Okey, jadi bentuk 3D ini mempunyai tinggi. Jadi kalau murid lihat, ini ialah lebar. Ini pula ialah panjang. Dan ada satu lagi iaitu ini. Ini ialah tinggi. Jadi yang membezakan bentuk 2D dan bentuk 3D ialah bentuk 3D mempunyai tinggi. Seterusnya, perbezaan bentuk 2D dan bentuk 3D ialah bentuk 2D tidak menggambarkan ketinggian ataupun kedalaman, manakala bentuk 3D menggambarkan ketinggian dan kedalaman. Apa yang dimaksudkan dengan ketinggian dan kedalaman? Jom kita lihat. Cikgu akan tunjukkan contoh objek bentuk 2D dan bentuk 3D untuk murid faham perbezaan ketinggian dan kedalaman. Di tangan cikgu ada bentuk 2D dan bentuk 3D. Jadi kita lihat contoh bentuk 2D ialah sekeping kertas. Kalau murid lihat, kertas ini tidak menggambarkan ketinggian dan kedalaman sebab dia leper sahaja dan tidak mempunyai tinggi. Kalau murid lihat, bentuk 2D ni leper dan hanya mempunyai lebar dan panjang sahaja. Okey, lebar dan panjang sahaja. Berbeza dengan bentuk 3D, dia menggambarkan ketinggian dan kedalaman. Walaupun dia mempunyai lebar, panjang dan dia mempunyai tinggi. Dengan adanya tinggi ni, kita boleh rasa ketinggian dia dan kita boleh lihat kedalaman dia. Kalau kita masukkan tangan kita dalam kotak tisu ini, kita boleh lihat ada ruang dalam bentuk 3D ini ataupun contoh objek ini iaitu kotak tisu. Jadi itulah perbezaan antara bentuk 2D dan bentuk 3D. Sekarang kita akan lihat contoh-contoh objek yang sama padan dengan bentuk 2D. Sekarang kita lihat kepada bentuk yang pertama. Bentuk yang pertama iaitu bulatan. Antara objek yang sama padan dengan bentuk bulatan ialah butang, duit shilling dan sebagainya. Seterusnya ialah bentuk segi empat sama. Antara objek yang sama padan dengan bentuk segi empat sama iaitu biskut, disket, kertas, gambar, roti dan sebagainya. Seterusnya ialah segitiga. Antara objek yang kita boleh lihat dalam kehidupan seharian kita yang sama padan dengan bentuk segitiga iaitu penyangkut baju ataupun hanger, pembaris segitiga dan sebagainya. Seterusnya ialah segi empat tepat. Antara objek yang sama padan dengan bentuk segi empat tepat iaitu cermin, poster ataupun gambar, kertas lukisan dan sebagainya. Jadi ini ialah latihan matematik pada hari ini. Murid perlu menyiapkan buku aktiviti muka surat 72. Jadi ini ialah latihan matematik pada hari ini. Arahannya mudah. Kita perlu warnakan segi empat sama dengan warna hijau, segi empat tepat dengan warna biru, segitiga dengan warna merah, bulatan dengan warna kuning. Jadi kita perlu cari bentuk-bentuk yang ada dekat sini. Kita perlu kenal pasti yang mana segi empat sama, yang mana segi empat tepat, yang mana segitiga, yang mana bulatan. Kemudian kita warnakan mengikut warna yang telah ditetapkan. Contohnya kalau segi empat sama, kita cari bentuk yang segi empat sama, kemudian kita warnakan dengan warna hijau. Jadi jom kita selesaikan sekarang. Sekarang kita akan warnakan bentuk-bentuk 2D iaitu segi empat sama, segi empat tepat, segitiga, bulatan mengikut warna yang telah ditetapkan. Jadi cikgu akan lorekkan, nanti murid warnakan mengikut warnakan dengan warna yang cantik lah, menggunakan pensil warna. Jadi cikgu akan menggunakan lorek saja, cikgu lorekkan saja, tetapi murid perlu warnakan cantik-cantik. Jadi jom kita selesaikan. Sekarang segi empat sama dengan warna hijau. Jadi cikgu pilih warna hijau. Okey, kita cari segi empat sama. Okey, jadi kita lihat dekat bentuk matahari ni tak ada, matahari tak ada, pokok tak ada.
Yang ini pun tak ada. Okey, sekarang kita dah jumpa satu segi empat sama dekat bas. Okey, jadi kita warnakan dengan warna hijau. Okey, 1 2. Okey, warnakan cikgu lorekkan, nanti awak warnakan. Okey, semua tingkap ni kita perlu lorekkan dengan warna hijau. Awak warnakanlah, cikgu lorekkan. Okey, jadi kita cari lagi bentuk 2D segi empat sama ada tak kat tempat lain. Okey, jadi kita cari. Okey, dekat pagar ni ada tak? Okey, tak ada ni segi empat tepat ni. Jadi kita perlu cari bentuk segi empat sama dekat lain. Okey, dekat bas ni pun ada lagi segi empat sama sebenarnya. Okey, inilah segi empat sama. Jadi kita warnakan dengan warna hijau. Tapi cikgu nak gunakan warna hijau yang muda sikit lah. Okey, untuk bezakan. Okey, nanti awak warnakan dengan warna yang cantik lah. Cikgu lorekkan sebab takut nanti cikgu warna tak cantik. Okey, jadi ini sahaja bentuk segi empat sama yang cikgu jumpa. Sekarang segi empat tepat pula. Segi empat tepat kita perlu warnakan dengan warna biru. Okey, jadi jom kita selesaikan. Okey, sekarang segi empat tepat banyak cikgu lihat. Okey, dekat pokok ni ada segi empat tepat. Jadi kita warnakan. Dekat batang ni kita warnakan dengan warna biru. Okey, kemudian pagar ni. Okey, seluruh pagar ni hampir semuanya warna biru. Okey, sebab semuanya bentuk segi empat tepat. Okey, ingat segi empat tepat sisinya, okey, ada yang panjang, ada yang pendek. Okey, jadi semuanya kita warnakan dengan warna biru untuk segi empat tepat sahaja. Okey, yang segi tiga jangan pula awak warnakan Okey. Okey, seterusnya tingkap pun kita warnakan dengan warna biru. Sebab apa? Sebab segi empat tepat. Walaupun bentuknya macam segi empat sama, tetapi kalau kita lihat betul-betul, okey, panjang lebar dia lebih panjang lah berbanding sisi untuk panjang. Okey, pintu pun ialah segi empat tepat. Jadi kita warnakan. Okey, seterusnya. Okey, lampu isyarat pun ada segi empat sama, jadi kita warnakan. Okey, warnakan dengan warna biru. Okey, banyak ni nak kena warnakan ni. Okey, seterusnya kalau kita lihat dekat sini pun ialah segi empat tepat. Okey, panjang jadi kita perlu warnakan. Warnakan cantik-cantik. Nanti murid warnakan lah. Kalau cikgu lorekkan saja, nanti murid warnakan dengan warna yang cantik lah, mengikut warna yang dikehendaki. Okey, sekarang cikgu baru perasan dekat rumah ni ialah segi empat sama, nanti kena warnakan. Tapi kita nak warnakan bas dulu dengan warna biru. Inilah segi empat tepat ni. Kita warnakan. Okey, sekarang kita kena warnakan rumah tu. Okey, sebab rumah ni ialah segi empat sama. Cikgu tak nampak tadi, jadi kena warnakan lah. Okey, warnakan cantik-cantik. Cikgu tak nampak tadi. Okey, sekarang kita dah warnakan. Okey, sekarang kita pergi kepada bentuk yang seterusnya, iaitu segitiga. Segitiga kena warnakan dengan warna merah. Jadi jom kita warnakan. Okey, matahari, banyak segitiga ni, kita warnakan. Okey, warnakan cantik-cantik. Okey, dekat pagar ni banyak bentuk segitiga. Jadi kita warnakan. Okey, ada lagi tak bentuk segitiga? Okey, dah tak ada dah. Okey, seterusnya yang terakhir adalah bentuk bulatan. Bentuk bulatan kita perlu warnakan dengan warna kuning. Jadi jom kita warnakan. Okey, warna kuning kita warnakan. Okey, tak nampak warna kuning ni, tapi cikgu tengah warnakan matahari ni. Okey, cikgu warnakan tebal sikit lah supaya murid nampak. Okey,
Okey, dekat pintu ni ada bulatan juga kena warnakan dan tayar pun kena warnakan. Okey, lampu isyarat pun kita kena warnakan dengan warna kuning. Sebab apa? Sebab dia bentuk bulat. Jadi ada lagi tak yang cikgu tidak warnakan? Nanti murid tengok yang mana yang mungkin cikgu terlepas pandang, nanti murid warnakan lah. Okey, yang background dekat belakang ni tak perlu warnakan lah. Okey, warnakan kepada bentuk-bentuk ni sajalah. Okey, yang belakang-belakang ni tak perlu warnakan. Jadi ini saja pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa pada pembelajaran yang akan datang.